Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Kembali kepada rancangan Buletin Utama TV3 bersama topik yang sangat hangat hari ini, isu gangguan seksual di Malaysia. Bersama saya Muhammad Syazwan bin Zarul Ahmad. Dan saya Miftah Himan bin Azman. Turut juga yang bersama kami Encik Azri Iskandar bin Jaharul Arifin yang merupakan mangsa gangguan seksual. Terima kasih Encik Azri kerana sudi menghadiri ke stesen kami Buletin Utama TV3 untuk sesi temu bual tentang topik tersebut. Sama-sama. Baik Encik Azril. Boleh tak Encik Azril cerita sedikit sebanyak tentang pengalaman gangguan seksual berlaku pada Encik? Okey, boleh. Pengalaman gangguan seksual saya berlaku pada waktu saya kerja di sebuah syarikat. Saya diganggu seks di kejadian ini berlaku di antara saya dan bos saya, di mana bos saya seorang wanita dan semasa saya pergi ke site visit bersamanya, saya telah uh, kejadian itu telah berjadi semasa saya berada di dalam kereta bersamanya. Pada mulanya semua normal dan pada mula saya bekerja, semuanya normal dan setelah beberapa bulan dia cuba untuk beramah mesra bersama saya dengan membeli barang semua dan menanya khabar dan selalu mesej saya di aplikasi WhatsApp. So saya ingat semuanya normal, tapi selepas itu semasa saya pergi ke site visit bersamanya, dia telah melakukan beberapa perkara yang tidak senonoh dengan membuka butang bajunya dan membuka tudung, dan ia telah membuatkan saya rasa tidak selesa. Selepas itu dia juga meneruskan untuk memegang alat sulit saya dan disebabkan itu saya telah berhentikan kereta dan saya pergi untuk meninggalkan dia di R&R bersama kereta yang dipandu. Dan saya pulang sendiri melalui kawan saya. Kejadian itu amat teruk dan membuatkan saya trauma lah. Baiklah, terima kasih Encik Azril untuk menjawab soalan yang pertama itu. Jadi kita seterusnya kepada next question. Jadi apakah implikasi yang dihadapi oleh Encik Azril selepas kejadian itu terjadi, lepas kejadian site visit tu? Selepas itu saya menghadapi trauma yang agak teruk. Saya sering berasa ketakutan jika saya berada di luar. Saya juga lebih sering bersendirian. Saya hanya duduk di rumah, tidak keluar. Saya juga telah mengalami kemurungan yang teruk. Saya juga selera makan saya juga telah menurun dengan banyak dan saya mengalami penurunan berat yang tidak sihat, sehingga saya terpaksa mendapatkan rawatan daripada doktor pakar untuk memberikan ubat supaya saya dapat kembali kepada diri saya yang sebelum ini. Dan saya juga terpaksa menghadiri beberapa kaunseling untuk mendapatkan balik keyakinan diri saya disebabkan saya mendapat kemurungan, saya trauma. Dan Alhamdulillah selepas saya mendapat sokongan daripada rakan, daripada keluarga, saya dapatlah kembali kepada asal selepas beberapa tahun selepas kejadian itu. Alhamdulillah. Kita ke soalan yang ketiga pula, Encik Azril. Sebagai seorang mangsa gangguan seksual, ada kata-kata semangat bagi mereka yang sedang atau masih melalui benda yang sama? Saya kata-kata semangat. Saya personally rasa yang benda ni agak penting untuk saya share kepada orang, iaitu bahawa mereka tidak keseorangan dalam perkara ini, yang mereka boleh cuba mendapatkan sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan jika mangsa berasa bersendirian atau tidak tahu untuk membuat apa-apa. Mangsa juga
boleh untuk mendapatkan rawatan daripada doktor pakar dan untuk bantu recover, mendapat balik semula keyakinan diri. Dan bukan itu saja, saya rasa saya perlu sebagai seorang mangsa kerja saya gangguan seksual, saya rasa saya perlu menasihati kepada majikan-majikan di tempat kerja supaya untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan menangani perkara ini dalam tempat kerja. Kerana tempat kerja adalah satu tempat yang sering kejadian ini berlaku dan itulah saya rasa majikan-majikan perlulah mendidik pekerja-pekerja mereka untuk untuk bersifat dengan lebih bermoral dan menghormati di antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Azril kerana sudi menghadiri sesi temu bual bersama kami di Buletin Utama. Saya faham begitu susahnya Encik Azril ingin meluahkan perasaan Encik setelah apa yang berlaku pada Encik. Tapi kita juga perlu ambil berat tentang isu gangguan seksual ini kerana untuk raise awareness kepada semua orang kerana isu ini semakin dipandang remeh dan berleluasa oleh sesetengah golongan. Jadi kepada anda di luar sana yang sedang melalui benda yang sama, jangan lupa yang anda, you are not alone. Jadi turut luahkan perasaan anda bersama orang-orang yang terdekat, especially keluarga dan mangsa. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.